Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua kawan-kawan yang menonton. Begitu juga dengan salam sejahtera lah kepada kawan-kawan yang mengikuti page Historism. Seperti mana dijanjikan pada petang ini, iaitu jam 5 petang, agak terlewat sedikit. Topik yang kita akan bawa pada hari ini selama setengah jam ialah bertajuk Perang Alam Melayu. Okey, jadi untuk sesi yang pertama ini adalah sesi pengenalan, di mana ia berkenaan dengan peperangan yang berlaku pada abad ke-19 lah. Bermula daripada tahun 1803 sampailah 1888. Okey. Untuk pengenalan yang pertama ini, saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Elman Biruslah lah, ataupun dikenali sebagai MHR juga. Saya lebih banyak membuat kajian tentang Perang Kedah Siam lah. Dan topik Perang Kedah Siam ni adalah satu topik yang menarik untuk dikaji, tetapi tidak ramai yang mengangkat sejarah tersebut ke peringkat sejarah yang lebih baik ataupun ke peringkat yang lebih tinggi lah. Walaupun kisah peperangan perang ini dibicarakan di peringkat universiti, tetapi tidak banyak kajian yang dibuat tentang sejauh mana impak kepada Perang Kedah Siam ini berlaku kepada masyarakat negeri Kedah terutamanya lah. Dan impak itu pula kesannya ataupun kesan berlaku kepada seluruh masyarakat di Malaysia lah. Okey, untuk permulaan, saya pernah menulis buku ini, Gajah Putih di Bumi Geroda, berkenaan dengan Perang Kedah Siam lah. Dan saya dibantu oleh saudara Fred Rizal yang banyak memberi inspirasi kepada saya untuk mengkaji tentang Perang Kedah Siam ini dengan lebih dalam lah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, di alam Melayu secara teknikalnya jarang sekali ada peperangan di antara negeri-negeri Melayu lah. Dan peperangan yang pertama sekali selalu disebut dalam sejarah di Malaysia ialah ketika serangan Portugis pada tahun 1511 ke atas Melaka. Kemudiannya perang tiga segi, iaitu perang Johor Aceh Portugis, kemudiannya masuknya Belanda sekitar tahun 1635 sampailah Belanda menang di Melaka pada tahun 1641. Kemudian sampai saat itulah, daripada 1641 sampai 1821, selama 200 tahun tidak ada catatan mengenai peperangan-peperangan yang berlaku di alam Melayu. Ini menunjukkan dan membuktikan bahawa walaupun orang Melayu mempunyai negeri yang banyak, mempunyai sultan yang ramai, tetapi kita tidak sampai ke tahap untuk berperang lah, dan tidak menjadi budaya kepada orang Melayu untuk menguasai sesuatu kumpulan ataupun satu bangsa daripada negeri lain lah. Okey. Kemudian selepas 200 tahun, muncul pada tahun sekitar 1800, berlakulah detik-detik peperangan secara skala besar apabila orang-orang Thai yang ditewaskan oleh Burma pada tahun 1767, yang pada ketika itu diperintah oleh kerajaan Ayutthaya, telah dikalahkan oleh kerajaan Konbaung, di mana dengan kekalahan itu menyebabkan Ayutthaya sendiri runtuh buat selama-lamanya lah. Pada tahun 1768, Taksin ataupun Gubernur Tak, nama betul dia Ah Sin, seorang keturunan Cina, telah naik dan mengepalai askar-askar Thai dan semua masyarakat di Ayutthaya berperang melawan Burma untuk membebaskan Ayutthaya itulah. Dan ia mengambil masa sehingga tahun 1787. Okey, sampai tahap itulah 1786, 1787. Selama tempoh itulah Taksin telah meluaskan kuasa di seluruh Siam
dan cuba mendapatkan kembali kawasan-kawasan yang hilang kepada Burma. Okey, dalam tempoh itu, ketika berlaku perebutan kuasa di antara Taksin ataupun kerajaan Tun Buri melawan kerajaan Kon Bau di Malaysia ataupun di Semenanjung Malaysia ataupun negeri-negeri Melayu lah pada masa itu, semua negeri yang pernah berada di bawah naungan Ayutthaya telah membebaskan diri lah. Dan pada ketika inilah muncul nama seperti Sultan Muhammad Jiwa yang telah mendakwa ataupun telah meluaskan Empire Kedah sampailah ke sempadan Mergui. Dan perkara ini walaupun ada penulisan, tetapi tidak ramai ataupun belum cukup lagi kajian sejauh mana dakwaan itu benar. Tetapi kalau kita baca catatan Francis Light dan Captain Thomas Forrest, iaitu kawan kepada Francis Light, di dalam beberapa jurnal Jamras ataupun JSRSB, Journal Straits Branch Society tu, ataupun GIAEA, Journal Indian Archipelago, dia banyak menulis tentang macam mana orang Kedah ataupun dipercayai orang Melayu telah sampai ke Mergui itulah. Okey, Kedah melalui satu zaman yang gemilang ketika zaman Sultan Muhammad Jiwa lah. Saya tak pasti sejauh mana Kedah dalam tempoh 38 tahun ataupun 38 Sultan Kedah, kalau tak salah saya minta maaf lah kalau salah. Sepanjang tempoh pemerintahan Sultan-Sultan Kedah bermula daripada Raja Marum Mawangsa sehinggalah Sultan Salahuddin yang memerintah pada hari ini, belum ada lagi satu kajian yang menunjukkan bilakah waktu keemasan negeri Kedah daripada segi tamadunnya sendiri. Ini satu perkara yang menarik untuk dilihat dan dikaji lah. Okay, berbalik kepada peperangan itu tadi, ketika berlaku peperangan ini, kesan daripada perang Belanda dengan Aceh apa semua tu, Kedah secara tidak langsung terlibat. Tetapi malangnya di dalam sejarah Kedah ataupun sejarah mainstream, jarang sekali disebut tentang Kedah. Seolah-olah Kedah ni satu negeri yang tak tahu apa-apa yang berlaku dekat Selat Melaka. Sedangkan jarak di antara Kedah dengan Melaka, kalau kita bawa kereta, lebih kurang dalam 6-7 jam saja. Kalau naik kapal tanpa ada traffic light apa semua, lagi cepatlah sampai. Itulah yang berlaku kepada sejarah negeri Kedah ketika zaman Belanda. Dan menurut Winston dalam Not History of Kedah, Kedah pernah menyerang kapal-kapal Belanda yang berada di Melaka lah, disebabkan tujuannya adalah berlaku salah faham di antara Belanda dengan Kedah pada ketika itulah. Okey, berbalik kepada cerita Perang Kedah Siam ni. Okey, saya menulis perkara pertama yang mustahak, yang selalu dipertikaikan oleh banyak orang dalam banyak penulisan yang saya baca selama hari ini, sama ada dalam bentuk media sosial, kajian-kajian tempatan ataupun kajian luar negara. Perkara yang menarik di dalam Perang Kedah Siam ini ialah yang pertama berkenaan dengan siapakah Siam dan siapakah Thai. Yang kedua adalah berkenaan dengan bunga emas. Apakah fungsi bunga emas itu sendiri? Dan yang ketiga, siapakah orang-orang yang terlibat di dalam Perang Kedah Siam itu sendirilah. Dan yang keempat, walaupun Perang Kedah Siam menjadi satu topik yang begitu hangat dan sering diperbincangkan oleh masyarakat, terutama sekali orang-orang utara, tetapi tidak ada kajian yang tuntas yang melihat sejauh mana dan sedalam mana perang ini berlaku. Inilah satu antara banyak persoalan yang berlegar dalam cerita Perang Kedah Siam, hingga menyebabkan pada satu sudut ianya dipandang tidak begitu dipandang tinggi lah berbanding dengan penentangan-penentangan yang dibuat oleh Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut, Abdul Rahman Limbu, Mak Kilau dan sebagainya. Okey, yang tu saya akan cerita pada siri-siri seterusnya lah. Untuk sesi permulaan ni, okey, untuk tuan-tuan yang baru menonton video ni lah, live ni, jadi Perang Kedah Siam ni adalah satu perang
di mana pada tahun 1821 hingga 1842 Siam telah menaklukkan Kedah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, di dalam tanah Melayu terutamanya, Kedah adalah satu-satunya negeri yang ditakluk. Dia tak macam negeri lain yang diikat dengan cara perjanjian, tetapi Kedah ditakluk terus oleh Siam. Dan kedua, apa yang menarik di dalam cerita perang Kedah Siam ni ialah sejauh mana fungsi Kota Kuala Kedah itu sendiri. Yang ni saya buat kajian dan saya tengah buat kajian lah berkenaan dengan fungsi Kota Kuala Kedah. Sepatutnya saya bentangkan kajian saya ni di Kuala Kedah untuk festival Kota Kuala Kedah, tapi sebab COVID kita postpone. Okey. Perang ini juga adalah perang yang paling lama dan paling epik dalam semua sejarah perang di alam Melayu. Dan ada ramai orang-orang yang terlibat di dalam perang ini, bukan setakat orang Melayu dan Siam, tetapi ada kaum-kaum lain yang turut sama terlibat tetapi tidak dinyatakan dengan jelas siapakah mereka ini. Dan hal ini menyebabkan kesukaran untuk kita meneliti ataupun melihat sejauh mana kebenaran yang berlaku di dalam perang Kedah Siam itu sendiri. Kalau kita nak bandingkan dengan penentangan-penentangan yang dibuat oleh pahlawan-pahlawan Melayu kita, mereka menentang British secara langsung. Kedah menentang Siam secara langsung ataupun secara tidak langsung. Tetapi di sebalik itu, ada campur tangan ataupun tangan gaib daripada orang-orang lain yang tidak dijelaskan di dalam sejarah selama ini. Atas sebab itulah saya cuba buat kajian, dan perkara yang menarik dan di dalam kajian yang saya buat ini telah menyebabkan saya mendapat banyak peluang lah untuk membentang kajian di beberapa tempat lah, seperti Indonesia dan di Myanmar lah. Okey. Yang pertama, topik yang pertama pasal pengenalan iaitu berkenaan dengan siapakah Siam dan Tai. Okey. Ini persoalan yang sering ditanya kepada saya lah. Dan siapa-siapa pun saya duk tengok sekali-sekala, saya pun tak nak terlalu menulis ataupun masuk campur lah. Okey, ini pandangan saya sendiri Okey, Siam dan Tai ni, apakah perbezaan Siam dan Tai? Okey, ada banyak pandangan yang mengatakan bahawa mereka adalah dua etnik yang berbeza, datang daripada dua bahagian yang berbeza. Siam dikatakan sebagai etnik Austronesian yang berkulit sawah matang, muka macam saya, muka macam kita semua lah. Sedangkan Tai pula datangnya daripada belah Cina lah, iaitu bangsa Tai ataupun Tai Kadai. Okey, di dalam buku The Tai Race terbitan White Lotus, satu penerbit daripada Bangkok, dia telah membukukan satu kajian siapakah orang-orang Tai ni. Jadi orang Tai ni secara ringkasnya ada 3 jenis, ada 3 puak lah. Tai merah, Tai putih dan Tai hitam. Okey, yang duduk di Thailand dikenali sebagai Tai merah lah. Saya tak tahulah kenapa dia merah hitam putih tu. Mungkin daripada segi pakaian dia lah. Okey. Tetapi di dalam semua kajian yang menyatakan siapakah Siam atau Tai ini, tidak ada satu keputusan yang jelas. Disebabkan mereka susah nak trace ataupun nak menjejaki yang mana satu DNA ataupun yang manakah satu jenis ciri-ciri yang berbeza di antara Tai dengan Cina, kecuali dengan cerita daripada buku Warwood yang mengatakan bahawa Tai ini datang daripada daerah Yunan. Itu saja. Tapi berlaku asimilasi di antara orang Tai yang kemudiannya menyerang Khmer. Kemudian mereka ini telah mencuri budaya Khmer, dikatakan mencuri dikatakan mencuri budaya Khmer dan terus membawa budaya tersebut ke kawasan Ayutthaya, kota Ayutthaya itulah, dan mereka kemudiannya membentuk satu komuniti masyarakat yang kemudiannya dikenali sebagai Siam. Okey. Mengikut pengalaman saya masa saya pergi ke Bangkok tahun lepas, di bawah Historism ni lah kami buat satu trip. Saya bertemu dengan penterjemah di kawasan satu kawasan kompleks tengok mereka buat kain sarung tu. Saya tanya dekat orang tu lah, saya kata, are you Siam?
dia marah. Jadi saya pun macam pelik, kenapa dia nak marah? Sebab selama hari ni negara dia tu disebut sebagai Siam. Sampai 1939 barulah disebut sebagai Thailand. Saya tak pasti kenapa mereka tak suka bila disebut sebagai Siam. Dia lebih suka sebut nama Thai lah. Okey, perbezaan yang lain yang saya percayalah kalau kita baca buku Patani, sejarah Patani yang ditulis oleh Zamri Abdul Malik, dia mengatakan bahawa orang-orang Siam ni adalah orang-orang yang menetap di kawasan Segenting Kera. Maknanya sempadan Segenting Kera iaitu daripada sempadan Senggora tu, Chumpon sampailah ke Victoria Point ataupun di sempadan hujung, titik hujung di antara Burma dengan Siam tu, itu semua kawasan Siam. Ini menurut pandangan yang dikatakan oleh Zamri Malik lah, seorang tokoh yang 35 tahun banyak menulis tentang sejarah Patani. Dia pun berketurunan Patani dan banyak membentang kajian di universiti-universiti lah. Dan dalam buku dia juga, dia mengatakan bahawa Ligor itu adalah Melayu. Okay. Dan banyak kawan-kawan saya juga yang mengkaji tentang siapakah Ligor dan orang-orang di Segenting Kera ini, melihat sejauh mana orang-orang Melayu dahulu telah berada di kawasan Segenting Kera itulah. Dan menurut David K. Watt, David K. Watt ni dah tak ada lah, mati. Seorang tokoh sejarah Thai. Dia sebenarnya orang Australia, berkhidmat di National University of Australia. Mereka ada satu fakulti Asia Tenggara. Dia adalah seorang yang sangat pakar tentang sejarah Thailand dan banyak menulis buku tentang Thailand lah. Jadi David K. Watt mengatakan sebelum datangnya kerajaan Thai yang kemudiannya dikenali sebagai Sukhothai, ada dua kerajaan tua yang duduk di ataupun wujud di kawasan tengah Thai itulah. Dan mereka ini sampai ke Segenting Kera. Dua kerajaan kuno itu dikenali sebagai Lavo dan Ravaravati. Kalau di tempat kita pula ada satu kerajaan yang seusia dengan dengan dua kerajaan ini, iaitu kerajaan Langkasuka dan kerajaan Kedah Tua. Jadi secara teknikal lah, ada 4 kerajaan tua yang pernah wujud di kawasan tanah Melayu ni, sampailah ke tengah Menam Chao Phraya tu. Okey. Ini saya cerita secara umum sebab ini kita sesi pengenalan. Yang kedua ialah berkenaan dengan bunga emas. Okey, berkenaan dengan bunga emas ni, ia satu topik yang menjadi perbahasan yang sangat panjang semenjak tahun 1820, bila mana Henry Burney ataupun wakil daripada British telah sampai ke Bangkok, telah menceritakan secara tidak langsung apakah fungsi bunga emas ini di antara dua kerajaan, iaitu antara kerajaan Siam dan kerajaan Melayu. Pada ketika itu Siam diperintah oleh kerajaan Chakri, iaitu kerajaan yang memerintah sampai sekarang lah. Okey. Tradisi ini adalah dipercayai merupakan tradisi yang diamalkan sejak zaman Ayutthaya lagi. Dan mana-mana raja-raja yang duduk di Siam, mereka akan memohon semua negara-negara ataupun negeri-negeri bekas jajahan Ayutthaya untuk menghantar bunga emas lah sebagai tanda persetiaan negeri-negeri ini kepada mereka. Dengan balasannya, apa-apa yang berlaku kepada negeri tersebut, mereka akan tolong bagi bantuan apa semualah, terutama daripada segi peperangan. Okey. Kalau kita baca daripada tulisan Cyrus Skinner, Cyrus Skinner ni pun juga seorang pengkaji sejarah Thailand yang terkenal. Dia banyak merungkai manuskrip Siam, dan dia telah menemui satu manuskrip bertajuk Tamengan Sri Nakon Sitamarat. Tamengan Nakon Sitamarat lah. Okey. Tamengan ni ataupun lebih dikenali sebagai manuskrip ataupun hikayat Raja-Raja Ligor lah. Jadi di dalam manuskrip tersebut, dan saya telah masukkan dalam buku ni, menceritakan tentang 12 negeri semenanjung
dan segelintir kera yang menghantar bunga emas kepada Siam lah. Dan disebut tentang kerajaan Muar. Lepas tu ada disebut Kalangkiu, Gelangi. Kemudian ada disebut kerajaan Tavoy, kerajaan Tenasserim, Melaka. Lepas tu dan nama-nama yang tak dikenal pastilah. Dan Kedah juga termasuk dalam tu lah. Dan di dalam tamengan tu ada satu lagi kajian yang dibuat oleh Syed Skinner. Kedah ataupun semua negeri-negeri di alam Melayu dan segelintir kera ini diletakkan di bawah Ligor. Maknanya city state ataupun negeri kedua, negeri pemerintahan kedua, pusat pemerintahan kedua Siam terletaknya di Ligor. Okey, Ligor ni Nakhon Sitan Barat, apa boleh tengok dalam Google lah. Okey. Jadi dalam tamengan ni, sub pada tamengan ni, dia menyatakan bahawa 12 negeri yang berada di negeri di Semenanjung ini di apa ni, dia orang kata apa, ditandakan ataupun disimbolkan sebagai haiwan. Apa ni, dia kalender ni dia ikut kalender lunar Cina. Okey, dan antara negeri yang saya ingat lah Kedah disimbolkan sebagai naga atau ular, Kelantan sebagai harimau, lepas tu dia ada ular kecil, lepas tu dia ada arnab, ada macam kalender Cina sebiji. Apa tengok kalender tu ada. Yang tak ada yang nombor 12 tu. Yang itulah yang nombor 12 tu kan. Okey. Jadi depa dakwa bahawa tahun sekitar 1347 tradisi bunga emas ni telah berlangsung lah. Dan disebabkan tu adalah menjadi persalahan bila mana Kedah tidak menghantar bunga emas dan negeri-negeri Melayu yang lain tidak menghantar bunga emas kepada Siam. Dan benda ni dibahaskan dengan begitu panjang oleh pegawai-pegawai British seperti C.O. Blackburn, Francis Ham, Henry Burney, James Lowe dan ramai lagi lah. Mereka ni pula daripada pandangan British, mereka mempertikaikan kenapa negeri-negeri Melayu yang dikatakan berdaulat ini perlu menghantar bunga emas pada Siam, sedangkan Siam tak pernah tolong apa. Dan dalam masa yang sama, Siam juga menghantar bunga emas ataupun memberi hadiah kepada China, iaitu Rama ketiga lah. Ada disebut dalam beberapa buku seperti sejarah Bangkok, sejarah Thai zaman Bangkok yang ditulis oleh Kop Kua Suwanatakpian. Dia ada tulis sikit lah. Dan kajian-kajian lain tu kita kena carilah. Adalah kawan abang Izmal tu ada share dengan saya. Saya pun belum baca lagi apakah pandangan ataupun perspektif Barat tentang bunga emas, tentang hubungan bunga emas di antara Thailand dengan Siam ni lah. Okey. Kemudian yang ketiga tu saya boleh ingat lah. Okey, punca perang Kedah Siam Okey, punca peperangan Kedah Siam ni yang pertama sekali yang biasanya ditulis selama ini ialah ia berlaku akibat daripada perebutan kuasa di antara anak-anak Raja Kedah, iaitu khasnya anak-anak Sultan Abdullah yang ada 10 orang, dan mereka ni dikatakan berebut untuk dapatkan jawatan lah. Di dalam buku At-Tarikh Silsilah Negeri Kedah menyebut tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Tengku Embun ataupun Tengku Yaakob kepada abang dia Tengku Pangeran ataupun dikenali sebagai Sultan Ahmad Tajuddin, kerana hendak menjadi Sultan Kedah lah. Kemudiannya dia ada impak-impak yang lain, iaitu sebelum berlaku perang tu Kedah telah kehilangan Pulau Pinang dan sebarang perai. Dan perkara inilah yang menjadi desakan ataupun dilihat sebagai satu punca kenapa perebutan kuasa itu berlaku lah. Okey, itu kajian ataupun satu bentuk prosa penulisan pada tahun 60-an. Kemudiannya dia dikembangkan pula oleh Persatuan Sejarah Negeri Kedah pada tahun 1978 apabila mereka menerbitkan 4 siri musuh bisik yang diterbitkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, tetapi tidak dibukukan. Dia dalam bentuk kertas kerja lah. Kemudiannya ada banyak lagi penulisan daripada penulis lokal yang menceritakan tentang Perang Kedah Siam secara tidak langsung.
Maknanya mereka contoh senarai Kedah, tetapi mereka tak detail betul-betul. Mereka tulis Kedah secara umum je lah, senang kata. Antaranya Yazid Saleh, mantan pengurusi Ikatan Sejarah Malaysia. Datuk Wan Samsudin pun ada tulis. Ada satu kertas kerja dia tulis tentang peristiwa musuh bisik ni lah. Dan begitu juga di universiti banyak tesis ataupun kajian-kajian yang menulis secara tidak langsung tentang apakah yang berlaku pada Pang Kedah Siam ni lah. Terutama sekali kalau dekat Malaysia ni yang famous, yang terkenal ialah Prof. Abdullah Zakaria yang banyak menulis tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam Pang Kedah Siam tersebut. Okey. Memandangkan ada kajian-kajian ni semua, kalau masa setengah jam ni lebih bagi tahu noh, saya tak boleh lama-lama ring tekak. Okey, dalam kajian-kajian ni kebanyakannya mengambil sumber daripada barat lah, mengambil sumber daripada British dan melihat sejarah kita, sejarah Kedah itu daripada kacamata orang putih. Itu mungkin zaman dulu lah, zaman dulu 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Okay, jadi sekarang ni kalau kita tengok dalam masa 5 tahun ke belakang, sudah ada bibit-bibit melihat sejarah daripada kacamata kita sendiri. Macam mana kita nak mewakili sejarah kita dari pandangan kita sendiri dengan pemahaman kita sendiri. Okay, jadi disebabkan tu saya merasakan terpanggil lah untuk membuat kajian secara tak langsung. Saya punya kajian ni taklah power mana dan belum lagi lah dikatakan diselia oleh mana-mana. Memang saya simpan kajian ni dan saya terbitkan untuk saya punya PhD nanti, insyaAllah. Okay. Jadi disebabkan tak ada satu buku khas yang menceritakan tentang Pang Kedah Siam ni, maka saya pun buat kajian lah. Dan ambil masa lebih kurang 3 tahun saya meneliti semua penulisan-penulisan yang ada dah. Dan sehingga saya menyiapkan penulisan ini, saya hanya sempat membaca ataupun dapat membaca 80 buah penulisan daripada semua, termasuklah daripada Siam. Dan saya pernah jumpa lah dengan beberapa tokoh-tokoh sejarah. Saya bagi kat mereka untuk mereka nilai dan baca lebih kurang lah. Soalan yang sering ditanya kepada saya, kenapa hang tengok bahan Siam, sedangkan bahan Siam ni bahan yang tak reliable, yang senang, yang tak boleh dianggap sebagai betul. Okay, jadi saya pun tak kata apalah sangat, cuma saya kata sejarah itu luas, kita kena tengok daripada pelbagai perspektif, kita kena tengok daripada pelbagai kacamata lah. Daripada kacamata Siam, kenapa, apa pentingnya Kedah kepada mereka? Pada kacamata British, apakah kepentingan negeri Melayu pada British, dan dia daripada sudut pandang kita, apakah yang berlaku ke atas kita itu dilihat sebagai satu pengajaran ataupun sebagai satu perbuatan yang kejam. Jadi kita ada 3 pandangan yang patut kita tengok. Maksud saya sebelum ni ada 2 saja, iaitu Melayu dan British, tapi saya cuba nak jadikan 3. Okey. Kemudian selepas beberapa tahun, selepas habis saya tulis ni, saya pun meneruskan lagi kajian saya. Kalau anda tuan-tuan perasan, di dalam cerita Pang Kedah Siam juga disebut tentang peranan Burma yang telah membantu Kedah daripada tahun 1800 sampai 1821. Dan bantuan-bantuan Burma ini bukanlah dalam bentuk memberi makanan kepada, tetapi mereka berperang untuk kita secara tak langsung. Ni bukan kata mereka betul-betul tak, mereka memang nak luas kuasa, tetapi perluasan kuasa oleh Burma ini tidak menjajah Kedah. Dia beza. Macam Siam, dia serang Kedah, dia serang contohnya Pulau Phuket, dia serang Phuket, dia akan main serang Kedah. Tapi Burma tak, dia main takat Phuket saja dan dia biak Kedah. Dan bila dia tengok orang Kedah, dia tak kisah. Disebabkan tu di Burma, kalau tuan-tuan tengok ada di kawasan Burma, ada kampung Melayu. Ada kampung Melayu Kedah, ada orang Melayu Kedah yang boleh bercakap Kedah. Saya tak pasti apakah hubungan yang berlaku di antara Burma dengan Kedah pada satu ketika dahulu yang menyebabkan orang Burma ni macam baik sangat dengan orang Kedah dan orang Melayu lah. Okey. Dan rupa-rupanya yang kita terlepas pandang ialah rekod-rekod daripada Burma. Sejauh mana orang Burma telah melihat Kedah sebagai satu kawasan yang perlu
ditolong, dibantu ataupun dan adakah Kedah ini menjadi satu tidak menjadi satu kepentingan kepada Burma. Jadi saya mendapat peluang pada tahun lepas untuk bentang kajian saya di Myanmar. Saya pergi dengan bawah historism juga. Jadi saya pergi ke Naypyidaw di Burma tu lah. Jadi saya bincang tentang hubungan di antara orang Melayu Kedah dan orang Burma melalui Perang Kedah Siam ni sendiri. Jadi kita dah ada empat kacamata ataupun 4 pandangan cerita pasal Perang Kedah Siam ni saja. Okay. Dan lagi satu yang terakhir, sebelum saya menutup sesi ni, saya tengok jam. Okay. Untuk saya menutup sesi ni, ada satu lagi orang ataupun kumpulan manusia yang terlibat di dalam kancah Perang Kedah Siam ni, tetapi nama mereka jarang sekali disebut secara langsung di dalam sejarah-sejarah ada yang sedia ada lah. Tetapi nama-nama mereka ini, kumpulan-kumpulan ini dinyatakan dengan jelas oleh pegawai-pegawai British di dalam semualah laporan ke penulisan kajian di Paul selama hampir 100 tahun. Saya tertarik dengan kenyataan yang ditulis oleh Winstead dalam Notes of Kedah yang diterbitkan pada tahun 1936 yang menyebut tentang pertembungan di antara Tengku Muhammad Saad yang ketika menyerang, membalas ataupun nak menakluki semula kota Kuala Kedah telah bertemu dengan sekumpulan Cina. Dan Winstead mengatakan apabila tentera Kedah ini bertemu dengan sekumpulan Cina tu dan sekumpulan Cina ini kalah, askar-askar yang ada itu ditangkap dan dijahit dan dibawa masuk ke dalam Port Abau. Port Abau ni depa buang depa lapah Port Abau dan askar ni dibawa masuk ke dalam Port Abau tu, dibiarkan dalam panas lah. Dibiarkan duduk dalam bangkai rebau tu lah dan dibiarkan di kawasan tengah panas. Okey. Jadi bila saya duk teliti, maka saya bertemu dengan 3 buku saya ingat saya, iaitu Triad and Tabut, The Chinese Secret Society, lepas tu polis satu saya tak ingat, ada 3 buku lah semua. Dan yang paling saya terkejut mengejutkan sekali ialah di dalam kedua-dua buku ni, terutama sekali dalam buku Triad and Tabut, menyebut dengan lengkap nama-nama pahlawan-pahlawan Melayu Kedah yang telah berjuang bersama-sama dengan Tengku Udin, Tengku Muhammad Saad pada tahun 1831 sampai 1839. Inilah satu perkara yang sangat mengejutkan dan saya rasa patut kita kaji dengan lebih dalam. Saya bukan nak menyatakan, saya bukan nak resis ke apa ke kepada kawan-kawan yang bukan Melayu. Saya ini adalah sejarah. Kita berbincang dengan sejarah dalam tema sejarah, dan saya suka menyatakan bahawa lecturer saya 2 orang Chinese dan kami sangat open-minded, sangat terbuka dalam membincangkan hal sejarah yang berlaku di alam Melayu. Walaupun kadang-kadang tu sebab dia main dada tu berobak jugalah nak marah, tetapi kita profesional, kita dah dewasa, kita ada pemikiran yang matang dan kita berbahas dengan kematangan. Okey. Lagi satu buku yang saya nyatakan ialah buku William Pickering, The Chinese Protector. Okay, jadi ketiga-tiga buku ini menyebut tentang siapakah orang Cina yang terlibat di dalam kancah Perang Kedah Siam tersebut. Mereka adalah kumpulan Haisan dan Gihin lah. Jadi mereka bukanlah mewakili majoriti rakyat Cina, majoriti kaum Cina, tetapi kedua-dua kumpulan ini sangat terkenal di dalam masyarakat Cina dan masyarakat Melayu. Apabila kedua-dua kumpulan ini jugalah yang mencetuskan peperangan di Larut, di Sungai Ujung, di Kota Lukut dan akhir sekali di Johor. Jadi siapakah mereka? Apakah fungsi mereka? Dan pada hakikatnya, sebagai penutup, Perang Kedah Siam ini bukanlah sekadar semata-mata perebutan kuasa, tetapi ada satu perkara yang tak pernah dikupas oleh ahli-ahli sejarah, iaitu ia berkenaan dengan PJ Timur.
Jadi kepada kawan-kawan semua, itu saja untuk pengenalan. Nanti siri kedua insyaAllah saya akan cerita sebuah sedikit lah tentang sejarah Perang Kedah Siam daripada 1821 sampai 1842. Ada 4 siri lagi yang kita akan bertemu nantilah. Okey, untuk itu saya minta lah kawan-kawan like lah page Historism ni, sebab selain daripada kita duk cerita sejarah ni, kami juga ada buat travel lah, tapi kami fokus kepada sejarah. Maknanya macam orang lain mungkinlah bawa pergi Turki ke, bawa pergi ke Eropah ke apa, tapi kita nak menghidupkan kembali sejarah sebagai orang yang matang. Kita berbincang dan membahaskan secara matang. Itu saja. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.